Kalau tak ada anak, mandul ke? 5 kali sehari pun okey. Complicated wanita ni. Betul. Aku diam boleh tak? Sabun-sabun tak boleh ni. Oh. Akak bagi gambar spender suami akak. Azim. Dia kena keluarkan. So poligami tu memang boleh pun. Irfan jangan marah. Tapi benda betul cakap benda betul lah. Budak kecil scroll. Komuniti Keluarga Sihat Dibawakan oleh Narinar Liposibus. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke podcast Komuniti Keluarga Sihat. Komuniti Keluarga Sihat ni bukan sekadar podcast je semata-mata. Kita juga merupakan komuniti yang nak memupuklah kesejahteraan keluarga dekat Malaysia ni. Jadi selain daripada podcast ni, mungkin juga kita akan ada program-program lain seperti riadah misalnya kan, program-program healing. Jadi podcast kita hari ini dibawakan oleh Narina Liposi, dan terima kasihlah kepada Narina Liposi kerana sudi menaja podcast kita hari ini. Jadi saya Danny dan rakan saya. Hai, saya Ifah. Okey, tanpa membuang masa lagi lah, kita nak memperkenalkan undangan kita hari ini. Yang merupakan duta juga kepada produk Narina Liposi ni kan. Boleh perkenalkan diri? Hello, apa khabar? Kenal ke tak? Nampak muka Mak Nom mesti dah tahu Liposi. Puluh-puluh kali dah aku cakap pasal Liposi. Hai, siapa-siapa yang belum kenal lagi, saya Muhammad Noor. Saya adalah duta untuk Liposi lah. Tapi duta bukan sebagai duta, saya memang pengguna tau. Yes, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mak Nom macam ni, sihat? Sihat. So, apa topik yang kita nak bincang kepada hari ini? Okay, topik yang kita nak bincangkan hari ni sebenarnya dia agak menarik juga. Mungkin Ifah boleh Ifah? Sebenarnya tajuk yang kita nak bincangkan hari ni dia lebih kurang dengan background Mak Noor lah. Sebab sebelum ni Mak Noor kerja dalam bidang lab kan. Betul. Dan Mak Noor pun dah banyak buat test yang berkaitan dengan sebegitu. So topik kita hari ni adalah kalau tak ada anak, mandul ke? Topik pun tajuk pun takut itu takut kan? Okay, Alright, okay, kita nak Mak Noor kupas sikit lah. Betul ke kalau tak ada anak ni mandul? Jadi sebenarnya bila kita Mak Noor dah kerja dalam apa orang kata dalam industri makmal ni kan, yang kita buat test semua ni, kita elak lah kalau boleh lah kita elakkan, tak nak lah sebut perkataan tu lah kan. Betul. Sebab perkataan tu sebenarnya dari segi takrifan dia memang maksudnya mandul tu actually orang tak unable to dapat anak lah. Tapi pemilihan perkataan tu is very important lah untuk kita describe sesuatu. So kita tak guna perkataan tu. So kita kata macam tak ada rezeki dan sebagainya kan. Tapi yelah, orang masyarakat kita suka cakap macam tu kan. Suka sangat sebut perkataan-perkataan mengandung. Bagi amaran orang jangan nak guna perkataan-perkataan macam tu kan. Orang sebab kita tak berada dalam tempat orang tu, kita rasa macam okey je perkataan tu until kita berada dalam keadaan tu. Ya, betul. So basically keadaan di mana orang tak dapat anak ni, memang kita rasa kalau kita di luar daripada luar daripada bidang ni kan, kita tak rasa ramai orang mengalaminya tau. Kan. Tapi macam Mak Noor sendiri, saya boleh katakan yang sebenarnya memang ramai sangat. Kita cakap pasal lelaki lah, kita tak cakap pasal perempuan kan. Orang lelaki luar sana yang undiagnosed, kita undiagnosed maksudnya dia tak tahu pun yang sebenarnya dia ada isu dengan kesuburan. Sampailah kita war-warkan tentang benda tu kan. Sebab tu Mak Noor kat dalam social media, Mak Noor macam banyak orang tak buat kan. Banyak orang tak buat cerita tentang air mani, tes kesuburan dan sebagainya. Tapi Mak Noor buat benda tu sebab Mak Noor nak pecahkan batu penghalang tu. Sebab kebanyakan orang tak skeptikal, mungkin tabu ke, mungkin takut, malu dan sebagainya untuk bercerita tentang benda tu. Tapi impact dia, video 3 minit yang Mak Noor buat tu, video 1 minit yang orang rasa tak ada makna tu, telah pun saya rasa berjaya membuatkan ramai lelaki kat luar sana ataupun pasangan kat luar sana yang asalnya macam satu, dia tak terdetik pun nak buat. Nombor 2, mungkin sebenarnya tak tahu ataupun ada yang ego. Video-video sedemikian sebenarnya impact dia adalah buatkan orang rasa lebih selesa untuk ke depan. Tu saya rasa memang bagus lah kita buat benda macam tu. Sekarang ni kalau kita tengok kan, kalau bercerita pasal tak ada anak ni, ramai
orang salahkan perempuan. Sebenarnya dia tak semestinya perempuan kan. Ada lelaki pun ada yang problem juga. Jadi boleh tak Makno? Betul lah kan? Betul. Tak adalah. Maksudnya kita bukan nak salahkan mana-mana pihak. Tidak kan? Tapi cuma mungkin lelaki ni dia ada perasaan yang macam ego. Yes. Dan dia pun mungkin menyalahkan perempuan whatever kan. Kalau berdasarkan pengalaman Makno lah kan, macam mana pasangan tu datang, mostly kita tak tahulah kan siapa yang ajak siapa kan. Tapi memang kalau kata Makno tadi, ramai je lelaki yang ada problem. So macam ni diorang datang tu, diorang ke depan tampilkan diri tu, offer diri nak buat benda test tu. Sebenarnya kan sebelum nak jawab soalan ni, Makno just nak betulkan balik fakta di mana macam tadi Ifah kata kan, macam Pak Seksik salahkan perempuan. Kalau mak mentua, Seksik nak salahkan menantu je lah. Anak dia je lah yang very strong. Sebenarnya kita nak kena betulkan satu salah tanggapan lah orang ramai. Ni I assume semua orang pendengar kita adalah adult lah yang betul. Budak kecil scroll. Betul. Jangan dengar. Ini tu orang dewasa saja. Okay. So salah tanggapan dia adalah kebanyakan orang ingat sebab dia perempuan dengan lelaki beza dia apa tahu. Perempuan ni kalau dia ada isu dengan fertility, dia ada sign and symptom. Ya, betul. Especially kalau isu dengan dia punya period lah, menstrual cycle dia. Biasanya orang yang tak subur ni mungkin dia punya yang kita boleh nampak period dia tak teratur, PCOS lah dan sebagainya. Ada orang lepas tu kalau macam berat badan dia terlampau besar, dia macam terlalu ada obesity, mungkin susah sikit nak mengandung dan sebagainya kan. Dia macam ada tanda-tanda dia biasanya kan. Nampak secara fizikal lah. That's why orang biasanya macam kaitkan kalau tak subur tu perempuan. Whereas lelaki pula biasa kan kalau macam contoh orang anak ramai biasa kuat lah kau, strong lah. Faham tak? Biasanya orang merasakan subur tu dia ada hubung kait dia dengan apa orang kata dengan kekuatan batin. Okey. Maksudnya dia padahal sebenarnya tak ada kaitan. Dia adalah dua situasi yang berbeza. Okey. Dia biasanya orang ingat kalau dia boleh perform, dia boleh perform well, maksudnya dia okey. Lelaki lah. Biasanya macam tu. Padahal tak, sebab kesuburan lelaki ni sebenarnya 100% bergantung kepada benih yang ada di dalam air mani you. You sebenarnya you boleh jadi sihat, you boleh jadi macam biasa, you memang boleh ada hubungan suami isteri biasa, tak ada masalah apa-apa, you tak ada masalah kesihatan dari sudut tu. You memang sihat walafiat, memang okey. 5 kali sehari pun okey. Macam tu. Tapi isu dia adalah kesuburan ni, dia bukan isu dengan kekuatan ke whatever what not. Dia tak ada kaitan tu. Dia isu dia adalah whether or not you ada sperm yang sihat ke tak dalam air mani you. Sebab air mani tu sebenarnya adalah medium je. You bayangkan dia macam telur ayam, telur kuning dengan telur putih. Yang menjadikan ayam tu adalah telur kuning tu kan. Yang telur putih tu adalah dia satu medium yang nak melindungi telur putih, telur kuning tu kan. Ada gegaran dan sebagainya. Sama sebenarnya air mani tu adalah cecair medium yang keluar tapi di dalamnya ada benih. Sebab nak melindungi benih tersebut. Jadi orang kebanyakan kita tak tahu yang banyak je orang yang ada air mani. Tapi air mani kosong. Air maninya kosong. Dalamnya benih tak ada. Itu yang kita panggil condition yang aku kata tak subur tu lah. Ataupun dalam bahasa yang tak sedap kita dengar tu, kita kata MANDUL, which I takkan guna perkataan tu lah. Okay, so dia air mani tu kosong. So salah tanggapan yang menyebabkan orang selalu rasa perempuan yang ada masalah. Sebab pada dia healthy, dia tak ada masalah perform. Dia tak ada masalah untuk berhubungan dengan suami, dengan isteri. Sedangkan orang yang mati pucuk mati pucuk, kalau kita ekstrakkan air mani dia, ada je benih. Tapi kenapa orang mati pucuk dia susah nak dapat anak? Macam nak dapat anak dia, penetration tak berlaku. Betul kan? Dia tak boleh perform dia tak boleh perform. Macam mana air mani tak ada kena mengena dengan performance lah. Dia tak ada. So katakanlah I boleh extract air mani tu daripada, ambil jarum aku extract, katakan daripada telur kan, daripada testis tu. Mungkin dalam air mani dia ada benih, ada sperm yang sihat-sihat. Mungkin isu dia adalah dia tak ada ability untuk buat penetration tersebut. Jadi tak boleh berlaku hubungan intim. Macam mana nak air mani tu masuk transfer dalam badan perempuan? Macam mana persenjawan nak berlaku? That's why orang rasa kalau mati pucuk dia tak subur. Sedangkan dia boleh je ada anak. Mungkin ada banyak je orang yang mati pucuk boleh ada anak.
Kalau tak adalah orang boleh buat apa, ibu tumpang lah, ambil benih orang lain masuk dalam kan. Maksudnya sebab bukan isu tu. Isu dia lah kalau tak subuh, you kuat ke tak kuat ke, strong ke tak strong ke, whatever, kita nak tengok air mani you ada ke tak. So itu salah faham tu yang kita kena betulkan. Sebab tu semua orang salahkan perempuan, sedangkan lelaki pun ada masalah. Kalau ikut statistik, dia punya penyumbang dia lebih kurang sama je percentage dia. Kalau 50% perempuan, 50% pun datang dari lelaki. Melalui pengalaman saya lah, banyak je yang lelaki dia problem. Lelaki daripada lelaki. Cumanya isu dia tak ke depan lah. Tak ke depan, dan orang memang macam mana cakap lah, kebanyakan orang ingat kalau boleh perform, kira kuat lah, kira maksudnya dia okey lah. Sebab orang tak tahu sebenarnya air mani, dalam air mani tu yang penting sebenarnya. Baru banyak segelin air mani pun kita tak kisah, tapi dalam tu ada sperm ke tak. Faham. Itu dia. So kalau nak macam kita back to dengan background Mak Nur kan. So Mak Nur buat test air mani sebelum ni. So boleh ceritakan sikit tak macam mana proses? Okay. Dia macam ni. I selalu advise orang macam ni tau. Kalau kita orang dewasa, berkahwin, sihat tubuh badan, muda, pasangan juga muda. Maksudnya dari segi biologinya, dari segi logik fitrahnya, lelaki, perempuan, sihat dua-dua, pasti ada syaitan di tengah-tengah. Tak. Maksudnya dari segi biologinya, lelaki dan perempuan kalau bersama, dari segi biologinya lah, kalau ada sperm, kalau ada hubungan badan. Ya, Cok Manu. Jadi kita cerita untuk yang dah berkahwin. Yang tak kahwin, scroll. Saya kahwin lagi macam mana? Yang bakal berkahwin boleh dengar ilmu. Tapi bawah umur tak boleh dengar. Bawah umur tak boleh. Okay, macam ni. Kalau ikut logiknya, ikut sains dia, kalau lelaki dan perempuan ada hubungan badan, kalau perempuan tu normal, lelaki tu normal, kalau ada sperm masuk dalam badan perempuan dan ketika tu ada telur dalam badan perempuan tu keluarkan telur, mestilah mengandung. Ikut logik lah kan, kalau ikut flow dia yang betul. So I nak you all ada satu thinking di mana you all tahu you all muda, 27 tahun, 28 tahun, perempuan pun lebih kurang 27, 28 tahun, ada hubungan, kahwin lah, ada hubungan badan sebagainya. Tapi lepas 6 bulan tak dapat anak. Kan? Perempuan tak ada masalah period dan sebagainya. Lepas 6 bulan tak dapat anak, lepas tahun tak dapat anak. Dia mesti ada satu benda yang spark dalam kepala otak you. Kenapa benda ni berlaku? So mesti pergi check up. And then bila nak pergi check up antara suami dan isteri ni, kita selalu prefer lelaki buat dulu. Sebab apa? Sebab perempuan dia punya sistem dia lebih kompleks. Untuk perempuan ni dia ada sistem macam mana? Perempuan ni menstrual cycle, kita belajar menstrual cycle dia ada fasa, banyak fasa kan. Luteal phase lah, what not phase lah, apa semua kan. Sampailah akhirnya nak keluarkan telur tu. Ovum tu nak mengeluarkan telur tu, kita panggil ovulation tu nak berlaku. Sampailah telur tu dikeluarkan. So banyak proses dia tau. Tunggu kitaran dia lah. Dia ada kitaran-kitaran dan sebagainya. Bukan secara rohani lah, maksudnya sistem perempuan tu sendiri tu memang kompleks. Complicated wanita ni. Betul. Sabar. Dia memang macam tu. So katakanlah kita nak buat investigation antara suami dan isteri, bila datang first kali datang kata dia tak apa orang kata kahwin tak dapat anak lah basically. So yang first kali kita nak check adalah lelaki dulu. Sebab kita nak rule out, ataupun kita nak rule out kan any possibility. Sebab kita tak nak kita duk ni proses perempuan ni macam-macam ni. Bagi ubat lah, check lah, masuk tube lah, scan lah, bagi macam-macam ni. Sebab kita nak check macam-macam kat perempuan tau. Sekali berada yang tak ada, bro yang besar. Kan rugi masa, faham tak? Betul. So kita nak rule out any possibilities dulu. So first datang biasanya doktor akan check dan sebagainya. Kita nak check air mani lelaki dulu. Sebab kita tak nak kita dah buang masa check perempuan, bagi ubat lah apa semua bagai. Rupanya kau tak ada benih, buang masa je kita buat. So first thing, abang-abang dengar cakap mana, walaupun abang very strong ke, tattoo naga kat belakang ke, jambang kau panjang macam mana, kau tangan kau urat macam mana pun, fikir logik. Kalau ada hubungan badan, abang sihat, akak sihat dua-dua kan, tapi dah kahwin lama tak dapat anak, kita mesti ada satu cetusan kat belakang kepala kita ni, kenapa berlaku macam tu. So better I punya advice is pergi jumpa doktor, buat ujian air mani dulu. Sebab ujian air mani ni adalah satu ujian yang dia tak sakit. Kan sakit ke? So maknanya tak faham. I faham lah, malu lah, kita segan lah. Tapi maksudnya dia paling satu ujian makmal yang tidak menyakitkan lah. Faham kan, tak sakit. Tunuk tak kan? Tak tahu lagi, tak tahu. Apa? So maknanya dia memang kena dapatkan sampel air mani tu. Maknanya dia kena keluarkan. So you datang, nanti doktor akan advise dan sebagainya. Doktor akan mungkin maybe akan buat appointment dan sebagainya. And then
3 hari sebelum hari kejadian tu, you kena puasa lah. Maksudnya puasa tak boleh ada hubungan badan, tak boleh keluarkan air mani you dan sebagainya. And then baru kita nak satu volume yang ataupun yang tepat lah. So barulah you keluarkan air mani. So biasanya dia ada satu bilik khas dia akan bagi kan. Ataupun kadang-kadang ada juga kalau kat hospital ada juga yang toilet saja tapi pandang kau lah nak keluarkan. Cuma dia ada tempat yang boleh bawa isteri pun. Boleh bawa masuk isteri pun. So sebab benda ni untuk orang healthcare worker, benda ni bukan something yang macam malu ke apa. Ini sebagai part of rawatan dan sebagainya. So you all percayalah kalau you pergi hospital tak ada siapa pun yang akan macam bisik-bisik kat belakang ke. Tak ada. Sebab benda ni is a part of kita punya service yang kita tawarkan ataupun rawatan yang kita tawarkan lah. So kita akan layan you very professional dan sangat-sangat you akan rasa selesa lah. You tak akan rasa segan. Tak rasa malu lah. Just keluarkan you punya sample and then kita akan kata process as soon as possible. Sebab air mani ni dia very sensitive. Dalam badan dia boleh, dalam badan lelaki tak apa. Bila dah keluar ke environment ni dia very sensitive. Dia akan cepat mati dan sebagainya kalau tak kena gaya kan. So takkan analyze immediately. Tapi nak keluarkan tu pun dia kena ada dia punya apa kata caturan dia. Maksudnya kau tak boleh lah pakai ni, kau tak boleh pakai benda-benda lain. Macam mana maksudnya? Nak keluarkan dia kena very natural lah. Sabun-sabun tak boleh ni. Dalam bahasa lain sabun-sabun tak boleh benda-benda lain tak boleh. Sebab kita pernah dalam I pernah ada patient ni dia ambil dekat tempat kita lah. Sebab tempat kita ni kalau dia ambil tempat kita mostly is a fresh sample lah. Sebab dia memang ambil kat tempat kita, dia terus hand over kat kita immediately kan. So immediately dia hand over kat I. Bila kita tengok bawah mikroskop, every sperm yang ada tu mati semua. Sperm ni banyak tapi mati semua. So dia memang ada satu condition yang kita panggil necrozoospermia. Apa nama dia? Ada satu condition di mana dia boleh menghasilkan sperm tapi sperm ni mati immediately. Necrozoospermia, betul tak? Necrozoospermia ni dia keluar je air mani dia, dalam air mani dia banyak sperm tapi sperm tu semua mati immediately. Tapi kita nak tengok juga keadaan ni betul ke necrozoospermia. Kadang-kadang bukan necrozoospermia pun, kadang-kadang dia guna benda-benda lain untuk keluarkan. Dia ada orang yang pernah macam with the help of macam sabun ke pelincir. Ada yang guna pelincir. Pelincir pun tak semua mesra air mani. Ada yang kena ke pelincir tu macam mati lah. Okay. So itu dia punya step pertama, kena keluar secara natural. Lepas tu ada orang tanya pula macam nak keluarkan. Manalah saya tahu. Keluarkan macam mana? Abang keluarkanlah sendiri. Takkan nak saya bantu. Dah jadi kerja pula kan. Cukuplah saya kerja nak check air mani abang. Jangan baginya beban ke kepala saya macam mana nak keluarkan pula. Pula kan. So and then dia ada parameter penting yang kita nak kena tengok. Whether air mani tu okey ke tak. So untuk analyse air mani ni dia ada dua section lah. Section. Satu kita panggil makroskopik. Makroskopik ni maksudnya dari segi appearance. Bukan makroskopik, appearance lah maksudnya. Dari segi mata kasar kita tengok dulu. Dia ada kriteria-kriteria yang kena meet that kriteria baru kita rasa macam okey. Walaupun bukan 100% lah sebab dia dari mata kasar je dulu. So first is volume. Air mani yang sihat. Salin ambil pen. Salin dengar ni. So kita tahu kan, nombor satu you tak boleh bersama 3 hari. Lepas tu nak keluarkan kena set natural lah. Tak boleh ada bantuan sabun ke lotion ke pelincir ke apa, sebab kita tak nak mati. Okay. Lepas tu bila kita hand over, kita akan immediately run the analysis lah. Untuk orang lab, first kita akan tengok consistency dulu. Konsistensi kelikatan dia tu. Air mani ni biasanya mula-mula dia keluar dia akan likat. Dia akan kental. You tahu sebab apa? Sebab sekejap ada orang telepo. Tak apa, abaikan. Air mani ni biasanya waktu keluar tu dia kental. Dia kental sebab apa? Sebab proses nak masuk. Dia nak masuk tu, air mani tu nak masuk ke dalam badan perempuan tu. Area tu bersifat acidic. Acidic. Perempuan punya area bersifat acidic. So air mani lelaki nombor satu dia mesti bersifat alkaline sebab dia nak masuk ke area yang acidic.
So acid base punya topik kalau di kimia dulu, acid dengan alkaline dia akan jadi neutral kan. So satu dia kena bersifat acidic, disebabkan perempuan punya area tu, entrance area tu adalah bersifat acidic, kita kena alkaline, and then sebab tu juga dia kena bersifat kental. Berarti seolah-olah macam ada selaput yang melindungi sperm tu kan, air mani tu ada sperm kan. So dia kena macam ada some jelly like condition yang melindungi dia daripada terhakis di acidic environment tu. Faham. Tapi after a while, about dalam 30 minutes, kita perasan bila kita ambil kan, kita kena tengok dia kental ke tak. So kalau yang normal biasanya dia kental. So kita biar dia sit about 30 minutes. 30 minutes to 1 hour. After 30 minutes to 1 hour, biasanya kita akan check balik konsistensi dia. Biasanya dia akan, kita panggil liquefy. Liquefaction akan berlaku. Maksudnya dia akan mencair. Reason dia di sebalik itu adalah, kan waktu masuk tu dia kena bersifat kental, sebab saya cakap macam nak melindungi environment lah dan sebagainya. Bila dah masuk dalam badan perempuan, jelly like punya condition tu akan macam disperse tau. Sebab barulah boleh berenang dik. Betul. Okay. So condition dia adalah ada orang yang lepas sejam kita tunggu masih lagi macam glue, macam slime, macam kental tu. So you bayangkan benda tu juga berlaku dalam badan tau. Maksudnya kalau lah ada orang tu ada condition yang sebegitu, you bayangkan dia masuk dalam badan perempuan berketul, baguslah berketul tu sebab dia nak melindungi daripada asid tu. Tapi you bayangkan benda tu still berketul kat dalam badan perempuan tu. Jadi apa yang akan berlaku? Dia tak boleh berenang lah. Sperm tu lepaskan aku. Tak boleh berenang. Bila kita tengok bawah mikroskop pun, keadaan yang macam bergam ni, kita tengok sperm tu dia ada banyak bergerak, tapi dia tak boleh dia macam dia tak boleh keluar lah, dia terperangkap. Dia macam tu je, sebab dia macam glue like condition tu. Sebab tu dari mata kasar kita tengok yang mana okey adalah first dia kental, which is good, sebab dia ada satu protective layer kan. And then kita tunggu setengah jam. Lepas setengah jam dia mesti liquidify, dia mesti kena mencair. Sebab kita bayangkan dia dah masuk dalam badan perempuan, dia akan mencair baru boleh berenang tu kan. So kalau dia kental betul mencair, lepas macam okey dah. Stage 1 cantik. Lepas tu kita tengok volume. Kita akan tengok volume. Orang lelaki yang sihat dia biasanya per ejaculation lah sekali dia keluarkan, biasanya dia ada ability untuk produce about dalam 1.5 ml, sekurang-kurangnya 1.5 to about dalam 7.5 to 8 ml. I nak bagi satu apa kata gambaran berapa banyak 1.5 ml, 8 ml. Mesti kita dapat bayangkan berapa ml tu kan. Semua kat sini pernah makan ubat batuk tak? Ubat batuk, bila kita beli ubat batuk kat doktor, dia ada penutup. Betul. Yang cawan kecil kan. You rasa cawan kecil tu berapa ml? 15 ml. 15. Bayangkan cawan kecil tu 15 tau. Kalau dia penuh kan 5 10, 15 kan. Kalau dosage kan makan 5, kanak-kanak 5, kita 10 hingga 15. Maksudnya nak bagi tahu you sebenarnya kalau kau rasa 8 ml tu banyak, tak pun. Satu cup yang penutup ubat batuk tu sebenarnya 10 ml ataupun 15 ml. Kalau yang besar sikit tu 15 ml, tapi yang standard tu I rasa 10, maksimum 15. Besar tu je lah. Banyak tu je sebenarnya. So sebenarnya kalau 1. Kenapa kita kata minimum 1.5? You bayangkan kalau minimum, kalau yang besar tu pun 10 ml, kecil penutup tu. Kalau 1.5 tu wah dasar je. Dia kalau siapa yang selalu bagi anak makan ubat, dia tahu quantity tu. Ya kan? So 1.5 tu dah macam discount dah dik. Tak boleh lebih daripada, tak boleh kurang daripada tu dik. Kalau bawah daripada tu abang tak boleh tolong. Tapi tadi apa maksimum tadi berapa? 8 tu macam hampir penuh satu botol penutup hampir ubat batuk tu. Ni jangan ada yang cuba pula. Kira sendiri kan. Sukat sendiri. So kenapa reason apa kita tak nak kurang? Sebab anatomically, secara anatominya, macam mana aku nak cakap dalam bahasa yang macam bagi mudah faham XX sangat. Ya macam ni lah, senang cerita macam ni lah. Tak apa makna, kita punya audience orang dewasa. Perjalanan kalau you tengok, kalau you tahu gambar rajah perempuan punya peranakan daripada rahim, lepas tu dia ada bentuk macam tu kan, lepas tu ada fallopian tube, lepas tu bawah tu belakang ujung sekali baru dia ada ovari. Kan ovari tu yang akan keluarkan ovum tu. Ovari ni akan keluarkan telur tu akan berada di hujung fallopian tube. So secara logiknya, secara kita nak bagi secara dia punya equation dia adalah semakin banyak air mani yang dikeluarkan, semakin tinggilah chances
sperm tu banyak, betul tak? Sperm tu akan jadi semakin banyak, tinggi. Kalau air mani banyak, sperm tu, kalau ikutkan logik lah, kalau air mani banyak, sperm pun banyak, dan semakin tinggilah chances untuk sperm tu pergi ke ovum, pergi travel pergi sana kan. Tapi kalau 1 ml je dik tak sampai. Mungkin separuh jalan lah. Tewas separuh jalan. Tak, bukan tewas, kadang-kadang tak masuk pun. Kan? Kadang-kadang tak masuk pun. Sebab you tahu kan pangkal rahim tu kat mana? Dia vagina kat bawah, dalam tu baru pangkal rahim. Pangkal rahim kat dalam tau. Dia bukannya macam you all, kalau macam orang yang dah kahwin, kat you all buat pap smear semua tu. Dia kena ambil dekat pangkal rahim. Maksudnya air mani tu kena masuk ke dalam rahim tu. Maksudnya bayangkanlah kalau 1.5 ml je, mungkin tak sampai pun, dekat luar-luar je. Faham? Jadi of course kita kena perlukan volume lah. Kita perlukan lebih banyak volume untuk tinggikan chances, possibility untuk air mani tu masuk ke dalam rahim dan travel pergi ke ovaries. Dan akhirnya kalau ada telur, bersenyawalah diri situ. Okay. Lepas tu apa lagi nak tanya jap? Ada lagi? Ada lagi. Sambung gimana? Boleh tak sambung? Boleh. Silakan. Lepas tu volume kan. Lepas tu kita tengok colour. Colour first. Colour air mani. Dengar sini colour air mani yang sihat, dia macam kita panggil opaque white. Kalau dalam terminologi dia lah, opaque white tu slightly greyish sikit macam tu. Dia macam, kalau kita nak bayangkan, dia macam air tepung. You ambil tepung sikit, lepas tu campur air. Tahu kan dia macam keruh air tepung kita panggil. Dia macam keruh, tapi bukan keruh yang dia keruh tu. Dia bukan keruh yang teruk tu, dia keruh air tepung macam tu. Dia sepatutnya macam tu lah. Dia macam whitish sikit tapi keruh-keruh macam tu lah. Abang tahu kan? Jangan kata abang tak tahu. Takkan tak tahu kan. So dia kena keruh. Takkan tak tahu. Kalau Ifah tak tahu. Saya tak tahu lah. Ifah suci dan murni. Pelik pula kalau saya tahu. So dia whitish, whitish, keruh air tepung. Itu colour yang betul. Konsistensi dah bagi tahu, volume dah bagi tahu, warna dah bagi tahu. Kenapa warna? Sebab warna, dari segi warna kita dah boleh tahu orang tu ada infection ke tak. So kalau lah kata keluar air mani kita keluar, air mani abang keluar, abang tengok colour dia slightly yellowish, slightly greenish, macam kahak-kahak situ kan. Makna kalau tengok tu, dah tahu dah. Itu confirm ada jangkitan. Confirm. Ada juga Manu dia keluar colour yang lain Ya. So kalau I tak tengok bawah mikroskop pun I tahu kalau benda tu, memang I tahu benda tu ada jangkitan. So kalau dia slightly yellowish, even slightly, dia kan even macam kahak kan, kahak hingus anak kita semua, kita boleh nampak colour dia kan. Betul. Ada yang colour yang hijau betul-betul pekat. Ada yang macam kuning cair sikit, ada yang kuning pekat sikit. Ada even kuning yang slight pun I boleh nampak, mesti ada banyak jangkitan ni sebab kuman dalamnya. Terus tak boleh yellowish, greenish, semua tak boleh. And then ada juga yang warna coklat. Warna coklat tu ada bleeding sebenarnya. Ada pendarahan, tapi pendarahan yang dah lama. Pendarahan ada some bleeding lah. Tapi kalau merah tu memang fresh blood lah. Maksudnya kalau bleeding, maksudnya pendarahan tu di dalam, dia somewhere lah dekat situ. Dia kena buat further investigation. Maksudnya the moment you nampak colour tu, sebab tu kita kena observe lah. Sebab the moment you nampak yang bukan daripada yang normal, pergi jumpa doktor terus. So kita tengok colour ada, kita takut ada isu dengan prostate you ke. Tapi kalau benda tu perubahan colour tu dari sudut macam warna merah ataupun warna coklat tu, sekali je datang, sekali je pernah berlaku macam tu. Yang lain tu itu mungkin lah, macam kadang-kadang ada pendarahan kecil berlaku dekat you punya blood vessel dan sebagainya kan. Kau pula ganas macam pula kan, tak tahulah macam mana boleh berdarah. Okay, faham. Tapi kalau sekali je I mean, lah. Mungkin, dan slide dia mungkin you tak apa lagi. Tapi kalau macam every time memang colour merah, every time memang colour coklat kan, itu memang something concerning you lah. You must seek medical attention tapi right away. Macam mana kita nak tahu? Maksudnya lah, contohlah kita bersama dengan pasangan kan. Lepas tu ada pula masa kau nak tengok warna betul, pula kan. Member pula gelap kan. Kita dalam gelap kegelapan, mana kita nak nampak ke? Betul ya betul. Maksud mana macam ni lah. That's why maksudnya kalau benda tu you dah kahwin lama tak dapat anak kan. So you ambil lah sikit masa untuk tengok lah, check. Faham. Tapi kalau macam tak ada masalah, okey lah. So itu parameter yang kita tengok dari segi mata kasar. Warna, konsistensi dia, volume. Lepas tu dari segi dia punya pH, kita check pH dia juga. So benda-benda ni important juga untuk sebagai macam screening lah, first
tapisan kita nak tengok okey ke tak. So abang-abang pun boleh buat dekat rumah. Maksudnya kalau benda-benda ni tak menepati kriteria yang macam mana cakap tu, segeralah berjumpa dengan doktor. Dan bila kita dah buat kriteria yang mata kasar ni, baru kita pergi ke next, kita buat mikroskopik. Sebab kita nak tengok juga apa yang konten kat dalam tu. Mikroskopik dia ada pula kriteria-kriteria tertentu untuk kita tengok whether dia okey ke tak okey. Tu nanti sabar. Kalau tadi korang off. Kalau sabar itu yang mikroskopik. Kemudian okay, teruskan soalan dulu lain. Okey, jap. Jadi tanya Mak Nur dulu. Okey, Mak Nur, macam ni lah ketidaksuburan ni kan. Ni adik-adik tu tak boleh dengar sebenarnya, dia tak kahwin. Adik-adik intern kat depan ni tak boleh dengar. Tutup telinga, jangan pasang. Dia kena monitor kan, nak tahu kan. Okey, ada macam punca ke Mak Nur? Berlaku ni kita lelaki lah kan, lelaki. Sekarang ni kita nak tahu daripada side lelaki yang mungkin ada masalah ni. Okey, ada ke punca yang berlakunya ketidaksuburan ni? Dia macam ni tau. Dia okay, disclaimer saya cakap from lab punya perspektif lah. And then from I takkan sentuh rawatan dan sebagainya. Nanti marah doktor-doktor kat situ kan. Apa tanya Mak Nur tu orang lab je. Tapi kita assume benda ni share knowledge je lah. Betul lah. Dan saya cakap on my perspective as a lab personnel lah. Okay. And whatever knowledge yang ada lah. Dia ada banyak benda yang kita kena tengok dulu sebelum kita nak tengok punca dia lah kan. Contoh kalau dia kita tengok severity dia juga. Katakanlah dia ada je sperm semua dia ada cuma dia a bit off. Maksudnya kan setiap kriteria air mani tu dia ada julat dia kan. Macam jumlah sperm tu di antara berapa sampai berapa. Dia ada cuma dia below. Macam sepatutnya kena ada 16 juta and above, dia ada 3 juta, dia ada 5 juta. Sepatutnya daripada 100 ekor berenang, 100 ekor yang dihasilkan, sepatutnya 70 ekor kena berenang dengan baik, let's say. Tapi dia adalah 30 ekor je berenang. Maksudnya dia ada, bukan tak ada, tapi sedikit. Benda tu maybe disebabkan pemakanan ke, mungkin doktor akan suggest you makan ubah diet ke, ataupun bagi some supplement yang you perlukan ke. Dia isu lifestyle dia lah. Lifestyle ke dan sebagainya kan. Ataupun mungkin ada penyakit tertentu yang dihidapi oleh lelaki tersebut yang menyebabkan dia jadi macam tu. Kadang-kadang orang yang ada diabetik ni pun boleh menyebabkan tak subur juga sebenarnya. Orang ada penyakit kronik ni pun boleh menyebabkan tak subur juga kalau yang terlampau teruk lah. So punca dia boleh jadi macam-macam bergantung kepada keadaan tertentu individu. So kalau macam sikit-sikit off je, kita tak ada lah doktor, I tak nampak, I tak jarang lah I nampak kalau macam ada tapi sikit-sikit je lah off kan. Macam manusia cakap tadi lah, sepatutnya 16 juta kau adalah 13 juta. Tak adalah tiba-tiba operate engkau. Mungkin doktor akan bagi you supplement kan. Sebab ada makanan-makanan tertentu, vitamin dan mineral tertentu yang memang terbukti boleh membantu untuk enhancekan you punya sperm production. Boleh cara makan dia. Nanti dia orang ni nanti last. Okay. Lepas tu kan, mana ada satu macam saya ada dengar jugalah orang cerita kan. Adakah faktor pemakanan ni boleh menentukan gender? Itu make sense ke kalau sains? Sebab ada saya pernah dengar makan daging banyak lah, makan yes. Dia tak adalah satu kajian besar yang dijalankan yang solid mengatakan kalau you buat benda ni confirm kau dapat anak perempuan, confirm dapat anak lelaki. Itu tak ada lah, tapi you can try lah. Dia based on sebenarnya dia punya sign behind it adalah macam okay, perempuan punya environment is acidic, so you must makan benda yang bertentangan dengan benda tu supaya you dapat certain gender something lah. Kalau saya pernah dengar timing bersama tu. Timing bersama, betul. Timing bersama tu pun ada. Dia macam ni lebih kurang. Bila tu? Tak tahulah, tapi adalah perbezaan. Dia macam ni. Tapi ada orang kata ada banyak makna, ada ajar juga benda ni. Tapi ada orang kata menjadi juga. Tak tahulah betul ke tak kan. Kalau you nak dapat, I ingat balik dia punya equation ni. Okay, dia macam ni. Sekejap mana? Itulah, dia ada intern ni suka je dengar. Pergi keluar, jangan dengar Saya pun fokus ni. Okay, first kita kena tahu sebenarnya bila ovulation tu berlaku. Benda-benda ni boleh buat, senang nak buat kalau perempuan, wife you tu, dia punya kitaran haid dia tu memang normal 28 days, memang tetap kan. So kalau tetap, kita boleh tahu, kita boleh jangkakan bila dia bertelur. Aku ingat ayam je bertelur, perempuan pun bertelur juga sebenarnya. So bila perempuan tu bertelur, nombor satu,
Kalau dari segi appearance dia, biasanya one day sebelum ataupun hari perempuan tu bertelur, biasanya perempuan akan mengeluarkan mucus. Mucus seperti putih telur. Putih Macam dia keluarkan mucus, clear mucus macam putih telur tu. Itu tanda-tanda perempuan tu sedang bertelur, ataupun mungkin esok dia nak keluarkan telur. Dekat situ lah area-area nak bertelur tu. Bertelur, bila sebut bertelur tu maksudnya ovari dia mengeluarkan ovum. Okay. Itu nombor satu. Nombor dua, biasanya perempuan ni ovulation pada hari ke-14 daripada hari pertama period. Faham Hari ke-14 daripada hari pertama period. Macam nak kira adalah, contoh hari ni adalah hari Selasa. Hari Selasa, hari ni kau first period. So, kalau kau punya cycle tu adalah tetap 28 hari tu, macam tak, memang regular period lah. So, kau kira daripada ini adalah hari pertama, kau kira 14 hari. Hari Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. Hari Isnin ni biasanya kau bertelur. So, boleh... Ketika itu kau bertelur, memang paling fertile time tu lah. Disokong pula time tu kau nampak macam ada putih telur keluar. Most likely hari tu you ovulation berlaku. Okay. Nak lagi tepat lagi, kau boleh check hormon pula. Dia ada satu kau beli je kat farmasi tu, LH test nama dia, OPK orang panggil. Benda tak check hormon. Dia macam pregnancy test juga, tapi dia nak check bila kau ovulation. Basically sebenarnya nak check LH hormon you. LH, luteinizing hormone ni adalah hormon yang dia akan pick up bila kau bertelur. So biasanya kalau kau buat check air mani pula, LH test tu, ovulation test tu, dia macam sama juga macam pregnancy test. Kalau dua line, maksudnya most likely hari ni kau bertelur ataupun esok kau bertelur. Okay. So itu boleh dijadikan guide untuk bila kau nak buat hubungan lah. Bila kalau macam orang merancang nak beranak kan dan sebagainya, time tu adalah hari yang tepat. So between hari ke-13, hari ke-14, hari ke-15 tu, ketika itu yang paling aktif lah. You kena try. Okay. So berbalik kepada gender tersebut. So kita dah tahu dah wife kita bertelur bila. Tanda-tanda lain dah bagi tahu sekarang. Saya ingatkan waktu tu subuh ke tengah malam ke, bukan lah. Kan. So benda ni, teori ni tidaklah dibuktikan secara kukuh dan 100%. Cuma dia ada macam science behind it lah. Okay. Lelaki ni dia ada bawa sperm kan. Kita bawa sperm. Kalau ovum dia punya genetik dia XX kan. Kalau lelaki kita punya sperm, dalam banyak-banyak sperm kita tu ada sperm yang bawa X, ada sperm yang bawa Y. Sebab itulah nanti jadi lelaki dan perempuan kan. So sperm yang membawa genetik X ni, sperm perempuan lah kita panggil, yang kan ovum XX kan. XX perempuan. Ovum dia X sahaja, memang X sahaja. Jadi dia ada banyak-banyak ekor berenang. Ada yang berenang bawa X. Kalau X dengan X masuk, jadi dah perempuan. XX kan. Kalau yang Y yang masuk kat ovum tu, jadi XY, jadi lelaki. Okay. Sperm yang bawa kromosom X ni, dia berenang lebih laju berbanding dengan sperm yang lelaki. Sperm yang buat Y lembab sikit berenang. Patutlah lelaki lambat patah. Abang. Dari segi swim dia, lajunya, sperm yang bawa X ni dia lebih laju berenang berbanding dengan sperm Y. Okay. Tapi jangka hayat, sperm X ni lebih cepat mati berbanding dengan Y. So dia punya trik dia adalah, kalau you nak anak perempuan, jap, ada trik. Ni kena ni kalau you nak anak perempuan ni kena alert kalau you nak anak perempuan, you semailah benih itu pada hari ovulation. Okay. Sebab kita nak kromosom X, yang sperm yang bawa X laju. Yang pergi dulu. Sebab dia kan laju, dia akan mendahului, dia akan pergi dulu. Okay. Yang Y ni ke belakang tak sempat pun nak pergi kan. Tak sempat kejar. Tapi kalau you nak anak lelaki, you buat sedikit lambat daripada ovulation tu berlaku. Contoh, you ovulation hari Rabu. Senin, Selasa, Rabu kan. Kita dah tahu kan ada cerita macam mana kita nak tengok wife kita bertelur kan. So you buat macam slightly lambat sikit. Hari sebelum ni sikit. Kenapa reason dia? Sebelum ovulation. Sebelum ovulation tu sikit, later sikit. Sebab apa? Sperm lelaki bila dia masuk dalam badan perempuan, dia boleh hidup 5 hari. Okay. So katakanlah ni hari Rabu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ini Rabu, ini Isnin, Rabu. Kat mana ni? Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin.
Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu. Ini Sabtu Ini wife kita bertelur kat sini. Akak kat sini adik. Buat kat sini. Sebab apa? Bila masuk ke dalam ni, badan dah sperm dah masuk dalam badan perempuan. Sperm boleh hidup 5 hari kan. Yang YX ni kan laju, yang perempuan ni dia dah berenang, dia dah sampai kat hujung fallopian tube. Kau bayangkan, kau kena guna teknik imajinasi. Itulah. Dia membayangkan ni. Nah, dia dah berenang, dia dah pergi kat hujung fallopian tube. Tapi pada kat sini dia tak bertelur lagi. Dia akan mingle around kat situ, tapi tak ada telur. Dia duduk, dia tunggu je telur. Telur tak keluar-keluar. Ni pun tak keluar, ni tak keluar, ni tak keluar. Kan saya cakap tadi, yang X tu cepat mati. Akhirnya matilah X tu. Lepas tu kan yang Y tu kan lembab. Dia pun berenang. Baru sampai. Dia baru sampai. Pada time dia sampai, telur dah keluar. Telur keluar. Y pun masuk. Dia dah baby boy. Okey, trik dia. Dapat apa? Tapi bear in mind lah, sebenarnya I rasa laki ke perempuan ni yang menentukan memang Allah juga yang menentukan. Walaupun macam mana pun kau buat sekalipun. Cuma kita manusia ni kita usahalah mengikut sedikit sains yang ada kat situ, kita just usaha je lah. Tak no harm pun try kan. Saya rasa yang itu ramai yang tak tahu tu kan. Thank you sharing itu ramai tu balik tu macam dia orang pause repeat balik kan. Dia confirm tu. So no harm to try. Tapi above all, janganlah macam letak 100% perempuan. Kecewa pula. Tapi kita mampu merancang. Betul. Apa-apa pun anak tu anugerah anugerah abang. Tak apa, dapat lelaki perempuan tak ada masalah kan. Okay, lepas tu teruskan. Okay, kalau macam ikut isu kesuburan ni kan, kalau sekarang ni, sebab Manu dah cerita dah, sama ada lelaki ataupun perempuan, dua-dua akan ada masalah yang sama. Maksudnya tak ada bias lah, lelaki yang masalah ke ataupun perempuan yang masalah. So kalau dari segi pemikiran dia, siapa yang lebih cakna sebenarnya? Biasanya perempuan lah. Most of the time biasanya perempuan. Sebab mungkin dia orang di pihak yang selalu disalahkan kan. Biasanya perempuan dia lebih cakna, dia lebih ada awareness. Sebab bila dia kahwin tak ada manusia dalam dunia ni yang kahwin tak nak anak. Secara normal tak ada manusia yang, sebab tu kita jangan pressure orang. Tapi cik Manu, macam sekarang ni pun kan ada trend yang diorang kata apa, child free kan. Itu budak-budak hingusan je tu. Dah kahwin nak juga anak nanti kan. Mungkin ada kat pemikiran tu, tapi kalau kita ambil majoriti ataupun fitrah manusia ni, memang kita datang fitrah, memang bila kita nak kahwin, bila kita kahwin memang kita nak ada anak. Memang itu fitrah kita sebenarnya. Kita nak berkeluarga kan. Yang itu minoriti golongan ikut orang itu. Kan. So, biasa saya rasa fitrah manusia memang ada rasa jauh kat dalam hati dia, memang dia nak ada anak kan. Betul. That's why mana memang sensitif sikit kalau macam orang kita cerita macam kalau kat kampung kan, orang tanya-tanya bila dapat anak semua kan. Macam saya rasa memang tak okey lah. Memang benda tu memang pressure. Tak suka benda tu. Sebab saya rasa memang tak okey sangat, sebab tak ada orang yang tak nak anak. Okay? So orang perempuan ni biasanya disebabkan fitrah tu memang kita ni nak anak, biasanya dia orang akan cepat-cepat nak rule out whether dia orang ke masalah tu. Okay. So dia nak check dulu. Dia orang ada lagi lebih ada kesedaran tu lebih tinggi berbandingkan lelaki, sebab lelaki dia masih lagi terperangkap dalam satu tanggapan yang abang kuat dik, takkan abang tak subuh. Macam tu. Padahal tak ada ego lelaki tu lah. Sebab dia salah faham tu. Maksudnya dia hanya faham kalau mati pucuk baru aku tak subuh. Aku tak mati pucuk, aku strong. Takkanlah tak subuh. Padahal benda tu tak ada kaitan langsung. Banyak je orang yang sebenarnya memang sihat tu badan je, muda-muda, tapi dalam benih kosong. So jawapan kepada Ifah tadi memang perempuan, dan biasanya perempuan jugalah yang akan pujuk lelaki untuk buat. Tapi Alhamdulillah, berbalik kepada kita zaman sekarang ni, yang dalam 5 tahun kebelakangan ni, saya nampak benda tu dah ada perubahan. Perubahan lebih aware lah. Lebih aware mungkin disebabkan, tengoklah video siapa yang buat pula. Tapi betul Ifah. So I dapat tangkap macam ni. I rasa orang lelaki ni dia lebih terbuka apabila dia nampak ada sosok-sosok yang dia rasa percaya untuk dia ceritakan. Macam kadang-kadang orang tu duduk jauh pun, dia bukan duduk dekat-dekat dengan area tempat kerja makna pun. Tapi datang kat ni. Tapi datang, ataupun kalau tak datang pun kan, dia macam tanya kat mana buat makna. Faham tak? Lelaki ni satu masalah lah bang, kau jangan ego sangat. Ego lah, jangan malu. Sebab bayangkan abang time abang umur 28-29, abang rasa berat juga nak pergi.
Tambahlah pula bila dah tua. Banyak orang makna tengok orang yang dah semakin tua buat apa fertility test ni kan, dia bukan sahaja, dia memang sangat memerlukan courage tau. Self driven dan memang kena ada internal courage. Bukan senang tau kau nak macam mana, walaupun macam mana pun makna kau try convince bagi tahu macam kita ni professional jangan, tapi kita sebagai manusia kita ada rasa macam sebal, malu macam mana macam nak melalui proses tu bukan senang lah. Kau nak pergi jumpa doktor, tiba-tiba kau nak kena keluarkan air mani kau pula, lepas tu doktor nak kena check lah pula. Benda tu proses yang memang kena ada courage yang sangat kuat. That's why makna memang highly suggest, kebanyakan makna tengok orang yang dah terlampau lama sangat ni, ada yang setelah 12 tahun dah 12 tahun barulah nak pergi check. Time tu dah 40 lebih. Duit memang ada tapi courage tu dah tak ada. Sementara tengah muda ni kita ada lagi courage tau, ada lagi semangat juang tu nak buat tu. Buat. Jangan tak buat. Dia ada banyak. Benda ni dia ada solution dia kan. Ada solution. Dia. Most of the time banyak tak subuh, tapi most of the time ada solution. Melainkan memang ada golongan-golongan yang I kategorikan sebagai Allah uji kat dunia. Maksudnya dia memang tak ada sperm langsung, memang tak ada keupayaan untuk menghasilkan sperm. Memang ada macam disability lah, kita panggil kecacatan kat situ. Maksudnya secara genetiknya dia memang tak boleh hasilkan sperm. Itu makna uji, makna rasa dia diuji lah. Mungkin Allah akan bagi anak ganti kat syurga sana nanti kan. Itu memang, tapi percentage very sikit lah, sangat sikit lah. Ada tapi very sikit. Most of the time yang tak subuh kita cakap ni bukan langsung tak ada. Ada tapi very, macam ada lah sikit, ada tapi mati, ada tapi tak kuat. Benda-benda tu ada solution dia. Yelah. So ketika kita muda, kita ada courage lagi, ada banyak masa, ada banyak tenaga lagi kan, time-time ni buat. Sila buat. Sila buat sebab dia ambil masa tau. Dia bukan macam tiba-tiba ada magic spell pop tiba-tiba kau okey. Tak. Kadang-kadang lepas makan ubat, lepas 4 minggu kita check sekali lagi, tak okey lagi. Kena bagi benda lain pula, tukar pula. Dia ada macam-macam. Dia ada macam-macam proses. Ada sampaikan yang ekstrak daripada testis sendiri pun ada. Itu memang perlukan keberanian. Masuk jarum. Daripada testis pun ada kan. Ada yang orang memang sikit sperm dia, dah tak boleh buat apa, memang sikit. So kita ambil, kita tapis, kita ayak macam ayak tepung. Kita tapi ambil yang betul-betul berkualiti. 1-2 ekor tak apalah, ambil juga lain tu. Macam tu pun ada juga. So apa yang mana nak sampaikan kat sini adalah ada solution dia, insyaAllah. Yang penting kena ada usaha dan courage keberanian tu yang susah nak dapat tu. Dia mungkin kalau daripada side lelaki ni, dia ada ego dia rasa macam, kalau aku pergi, apa perspektif orang kan, orang kat sana nanti kau tengok aku ada masalah aku dah cadang nak kahwin lagi satu ni. Aku dah cadang. Itu pun kejap lagi. Yang itu ada. Tadi relax dulu. Okey, betul lah. Jadi kita, dan ini juga tujuan kita kenapa kita nak bahaskan topik ni, sebab adalah kita percaya setiap permasalahan tu ada solusi dia, ada cara mengatasi mengenai ni dia kan. Melainkan macam contoh macam yang Mak Nur cakap tadi tu, mungkin kalau individu tu dia memang ditakdirkan, diuji memang tak boleh nak menghasilkan sperm dan sebagainya tu, itu kes lain. Tapi ini kita nak bercakap mengenai orang yang boleh mengubah lah benda ni kan. Let's say you dah tahu dah, you dah pergi check, and you minta advice, doktor whatsoever kan. Betul lah. Kita semuanya para lelaki lah kan, terutamanya kat luar sana tu, jangan ada rasa takut. Kita kena rendahkan ego kita lah. Kita jangan rasa aku lelaki, semuanya nak letakkan dekat perempuan kan. Memang stigma tu ada bila pasangan dia tak ada anak, dan kesalahan tu diletakkan kepada isteri kan. Jadi macam tak fair. Sebenarnya even tak ada. Kalau macam makcik-makcik pun dia akan tanya perempuan bila ada anak, dia takkan tanya lelaki. Jarang lah, ada lah, tapi jarang yang bertanya pada lelaki. Yalah, kita tak dengar. Yang tu kita tak dengar kan. Tapi selalunya yang kita dengar kan, makcik-makcik ni sampai ada kes orang tak nak balik kampung, tak nak berkumpul waktu raya, pressure tu kan. Pressure macam tu kan. Benda yang kita nak kena betulkan. Kita nak bagi tahu yang bahawasanya tentang kesuburan ni, dia punya contribution dia lebih kurang sama je. Lelaki pun boleh jadi contributor kepada ketidaksuburan tersebut, perempuan pun boleh jadi contributor. So sama je. So check dua-dua. Tapi memang I bagi tahu siap-siap, kalau dua-dua pasangan datang untuk check kesuburan, orang check lelaki dulu. Sebab kau punca. Tak, kita punca benih tu datang daripada kita, faham tak?
Lebih baik cek punca dia dulu. Kalau betul-betul kau okey, kau tepi kau. Baru kita pergi kat bini kau, proses bini pula. Tapi kalau problem kat kau, kita proses kau dulu. Macam tu. Cuma sebelum kita pergi lebih lanjut kan, saya nak balik kepada topik yang punca tadi tu. Contohlah, kalau kita ada saudara mara ataupun adik-beradik yang tak ada anak, adakah dia macam genetik? Adakah dia boleh contribute juga kepada adik-beradik yang lain ke, anak ke? Not necessarily lah, rasa tak semestinya, sebab dia very individual. Tapi ada juga masalah yang datang daripada genetik. Memang ada masalah genetik yang tak boleh hasilkan sperm langsung tu, itu genetic disorder. Tapi tak ada macam adalah possibility, tapi tak adalah macam adik-beradik tak ada anak, kita pun ada chances. Dia bukanlah 100% contribution macam tu. Sebab saya ada kawan lah yang dia concern sebab macam kakak dia ada yang tak ada anak dan bertahun-tahun kahwin pun tak ada anak. Jadi dia concern juga keadaan, adakah bila dia berkahwin, adakah dia mengalami situasi yang sama ke ataupun ada chances tapi bukan 100% lah. Sebab ramai je orang yang semua adik-beradik ada anak, dia seorang dia tak ada anak pun ada kan. Macam tu. So dia taklah 100%. Mungkin ada chances tapi bukan banyak sangat punya contribution dia. Peratusan dia tak tinggi lah. Terminologi term tentang keadaan air mani. Boleh teruskan? Mungkin ada kat luar sana yang dia dah buat ujian air mani, tapi dia tak tahu pun nak baca. Okey, faham. Dia tak tahu kan. Satu yang I nak tekan kat sini macam ni lah. Sebab mana dapat banyak DM kan, bila kita buat konten kita berkenaan dengan kesuburan ni kan, you kena expect yang DM kau akan dihujani. DM Makno satu hari 500,000 and then soalan-soalan dia aneh-aneh pun ada. Yang aneh-aneh, yang pelik-pelik, yang bukan pun ada yang suruh Makno jadi detektif. Makno, cuba tengok gambar ni, akak bagi gambar spender suami akak. Azim. Apa macam tu Makno? Ada. Gambar spender suami akak. Akak rasa ni apa, Makno rasa ni air mani. Aku nak jadi detektif pula kat spender suami dia ada apa. Makno reply ke kalau yang macam tu? Kalau yang pelik sangat tak reply lah. Kadang-kadang kita tak boleh nak reply semua sebab bahaya kan. Betul. I nak jawab apa? Betul. Aku kena identify pula suami. Sebab dia tak kata Makno PM alamat Makno kena hantar sampel hantar bahan ni kan. Tolong Okay, ada juga yang pergi buat test tapi tak dapat apa kata consultation ataupun advice yang sepatutnya. So sebenarnya flow dia macam ni, kita nak buat air mani kat mana-mana pun boleh. Kat klinik mana-mana pun boleh, tapi you kena tahu objektif you apa. Dia kan sekadar kita buat je, kita kena tahu bila kita normal, alhamdulillah. Kalau tak normal, what's next? Dia akhirnya kau kena pergi dekat pusat pakar kesuburan. Kat klinik-klinik biasa tu memang ada buat ujian air mani. Tapi at the end of the day, dia orang tak, di mana ada IVF ke, cek-cek semua tu. So kena tahu bila korang buat test ujian air mani kesuburan tu, bila dapat result, you kena tahu yang what's next. Kebanyakan orang yang DM Makno kan, Makno ni abang punya test, boleh tak tolong bacakan? Which is very wrong juga sebenarnya. I tak boleh baca orang punya result tanpa I pun tengok, sebab doktor je yang boleh baca. Tapi from lab perspektif, I boleh bagi tahulah ni okey tak okey. So ada condition-condition yang I nak ceritakan. I ada buat nota kat sini. Bila you baca, at least you tahulah. So nombor 1, normospermia. Kalau ditulis normospermia tu maksudnya alhamdulillah semuanya normal. Maksudnya normospermia. Okay. Nombor 2 adalah oligospermia. Kalau doktor tulis ada kat komen ataupun lab tulis kat komen tu oligospermia ni, oligo ni bermaksud dia bilangan sperm tu below daripada yang sepatutnya. Maksudnya you ada apa? Ada sperm tapi bilangannya sedikit, bawah daripada 15 juta per ml, which is nanti I terangkan dia punya yang mikroskopik tadi kan, kita tentang satu tadi. Lepas tu astinospermia. Astinospermia ni maksudnya bila kita tengok bawah mikroskop, sperm tu ada tapi kurang pergerakan, tidak aktif. Banyak sperm tu 20 juta per ml tapi semua malas-malas. Semua Makno, kalau macam Makno kata tadi kan, sperm tu ada 20 juta, 16 juta kan, boleh tahu ke kuantitinya tu? Kat lab kita kira, tapi dia adalah teknik dia. Kira dia. Dia ada macam dia punya apa formula dia lah.
So asteno ni bermaksud sperm you tu ada tapi kurang bergerak. Semua duduk buat podcast. Sembang-sembang lepak-lepak. Ada sembang buat podcast kat bawah tu, tak bergerak. Teratozospermia, dia oligo kurang volume. Asteno kurang bergerak. Terato ni dia punya bentuk. Sperma, bentuk pun main peranan penting. Kita semua is a winner. Kita semua kat sini adalah is a winner daripada perlumbaan tersebut. Okay. So bentuk ni mainkan peranan sebab sperm ni sifat dia berenang. Bila berenang, dia punya bentuk dia tu sangat mempengaruhi dia punya perenangan dia tu. Kecepatan dia. Kecepatan dia, berenang dia. And then ovum kita hanya membenarkan sperm yang perfect je yang boleh masuk, yang boleh penetrate dia. Okay. So maknanya bagi tahu kenapa bentuk ni very important dan mempengaruhi you punya pergerakan. Sebab bayangkan sebab dia kan macam berudu. Dia kena teluk kepala, dia ada 3 segmen, kepala, tengkuk dan ekor. Okay. Setiap segmen tu dia kena ada proportion yang tertentu. Macam kita lah, badan kita mana ada tangan kita terlalu panjang sangat. Dia kena ada ratio yang tepat kan, baru kau jadi manusia yang betul kan. So kepala dia tu dia kena macam bujur telur macam tu. Dia kena bujur telur, dia tak boleh pointy sangat. Dia punya leher dia pun kena betul-betul kat tengah, elok cantik. Ekor dia pun dia kena ratio dengan dia punya nisbah dia tu kena bertepatan. Bayangkan kalau kepala dia tu besar, I pernah jumpa kepala tu dia bulat, dia besar. Kepala bulat, ada tengkuk, ada leher. Yang ekor ni nak kibas-kibas pun tak berenang. Dia macam kalau macam bullet train kan. Kalau train tu makin laju kan, dia punya muncung tu pun macam makin halus kan, betul. Sebab nak menentukan kelajuan. Dia samalah, sama konsep dia lah. Macam bujur telur. Macam kepala. Macam basikal punya helmet tu untuk bagi nampak laju. So ada juga tapi tak terlampau pointy tau. Macam mana? Ada juga sperm yang pointy betul. Tajam halus tu. Itu pun tak dia mesti yang normal tu dia mesti macam bujur telur macam tu. Dia tak terlampau pointy, dia bujur telur tu. Lepas tu bayangkan kalau dia ekor dia terlampau panjang pula. Ada yang kepala dengan tengkuk dia okey dah. Terlampau panjang pula. Sekali dia melibas, dia berputar. Rata-rata. Itulah. Ada yang ekor dua libas tak ke mana-mana. Ada yang kepala 2. Ada macam-macam bentuk. Ada macam-macam bentuk. So terato ni saya cakap adalah keadaan di mana bentuk sperma tu kebanyakannya tak normal. So normospermia kita dah tahu, oligospermia kurang, asteno tu kurang bergerak kan. Lepas tu terato tu dia punya bentuk tak sama. Satu lagi yang saya cakap ni adalah necrozospermia. Necro ni mati. Necrozospermia ni adalah di mana kita tengok dia baru je hand over kat kita, dia punya sampel tu baru kejap. Memang very fresh, panas-panas lagi. Bila kau tengok bawah mikroskop semua mati. So biasanya dia ada kaitan dengan macam apa? Dia ada sperma tapi semuanya tak hidup. Dia ada isu dengan ada infection ke atau ada masalah hormon ataupun keradangan lah. So yang Makno ceritakan tadi dia adalah benda-benda yang terms-terms yang akan keluar pada report lah. Dan satu lagi macam ini mungkin apa yang bukanlah nak kata masalah masyarakat kita. Even macam saya sendiri pun ada rasa berat untuk pergi check up sebabkan result tu. Keberanian tu, itu yang Makno cakap kita tu, perlukan keberanian. Kan kita macam kita rasa kita sihat, tapi bila Kang buat check up kan rupanya tengok macam-macam ada. Betul. Kan. Even kalau nak check darah lah, tiba-tiba kolesterol tinggi, itu dia dah buatkan kita seram lah kan. Betul, takut dengan result tu. Yang kata kena ada courage dan kita kena ada satu full picture. Sebenarnya kalau you tak okay, bukan tak ada jalan penyelesaian. Macam tu, ada jalan penyelesaian. Okay. Lepas tu memang topik hari ni sangat hangat dia macam bagi saya insight dan ilmu baru lah, especially dalam part-part yang lelaki ni kan. Sebab kalau saya as perempuan, saya lebih fokus hal-hal perempuan lah. Maksudnya kalau macam dari segi ovulation ke apa ke, itu memang kita ada tak ambil tahu lah. Cuma bila part lelaki ni baru and then cara explanation Makno pun mudah nak saya boleh jadi cikgu. Boleh jadi cikgu biologi. Sebab kalau macam saya sendiri pun, kalau macam kitaran tu apa benda semua kan, saya sebagai suami mungkin tak basic kita tahu lah kot, tapi nak mendalam tu mungkin betul lah, nak mendalami hari ke-14 lah, hari ke ni semua kan mungkin tak over lah, tak sangat lah.
bercakap pasal macam tadi Ifah kata kalau perempuan you tahulah pasal hormon dan sebagainya kan. So tak ramai juga orang aware dan tahu bahawasanya lelaki pun ada masalah hormon juga. Dan hormon-hormon ni juga menyumbang kepada isu ketidaksuburan. Contoh saya bagi satu keadaan, contohlah oligozospermia tu kan, yang masalah kurang sperm punya count tu kan. Ataupun azoospermia for example. Azoospermia ni yang langsung tak ada sperm, yang kosong, air mani dia kosong. Azoospermia ni dia ada 3 keadaan, 3 punca, kemungkinan punca. Satu memang genetik, yang saya cakap tu memang ujian Allah lah bagi kat dia lah. Memang somehow genetically dia memang unable untuk produce sperm. Buatlah macam mana pun dia memang tak boleh. Okay, itu ujian lah. Nombor 2 kita panggil obstructive. Obstructive tu ada sumbatan. Sperm tu dia akan dihasilkan kat testis. Okay. Lepas tu dia ada wayar-wayar dia, ada urat-urat dia yang akan menyambungkan, menghantar sperm tu ke penis untuk dikeluarkan kan. So ada sumbatan-sumbatan tertentu yang menyebabkan tak dapat menyalurkan sperm yang dihasilkan kat kilang tu untuk dikeluarkan. Itu kita panggil obstructive lah. So, obstructive ni biasa dia kena adalah serta-serta prosedur yang doktor buat lah. Mungkin buka sumbatan ke, ambil direct daripada telur ke. Sebab itu masih lagi ada peluang lah. Non-obstructive ni pula bukan disebabkan obstructive, maybe disebabkan hormon punya isu dan sebagainya. Sebab tu saya kata ada je orang hormon, ada juga lelaki yang ada masalah hormon yang menyebabkan dia jadi tak subur. Contoh kalau terlampau tinggi prolaktin, testosteron dia rendah dan sebagainya. Sebab tu dalam package kita buat, dalam macam workout untuk kita buat fertility, biasanya kita akan check air mani dan kita check hormon juga. Hormon kalau perempuan kan, kalau hormon dia terganggu ke apa ke, kita nampak mood dia. Betul. Kalau lelaki? Tak ada. Lelaki biasanya kalau macam prolaktin kan, prolaktin adalah hormon menyusu. Ibu menyusu biasanya tinggi hormon prolaktin. Perempuan, lelaki kalau tinggi sangat hormon prolaktin tu, dia akan ada feature-features yang tertentu lah. Dia ada sikit kan. Lepas tu macam kalau ada serta hormon yang terlampau tinggi, dia PJK. Jauh ke depan. Dia membuncit kan, botak. Lepas tu yang ada low sex drive, dia sistem dia macam tu. Low sex drive tu maksudnya kalau macam lelaki dia lebih kepada betul, secara fizikal lah, dia punya hormon dia. And then kita boleh tengok dari segi kita punya sexual drive. Kalau macam ada setengah hormon yang terlampau tinggi, keinginan untuk ada hubungan tu dah jadi kurang. Itu ada tanda-tanda masalah kita ada hormon isu. Tak tahu tak nak komen. Okay, Makno, kalau macam daripada segi pemakanan pula, ada tak yang disarankan lah untuk boleh membantu? Yang boleh membantu. Ada. In fact ada beberapa benda yang I memang selalu pesan. 5 lah, I bagi 5 lah sebab senang nak dapat kan. Okay. Untuk lelaki yang nak enhance ataupun nak tingkatkan kualiti sperm, tak kisah dari sudut kuantiti ke, dari sudut berenang ke dan sebagainya kan. Nombor 1, kena ambil banyak makanan yang tinggi zinc. Zinc memang bagus untuk meningkatkan jumlah sperma kita. Antaranya? Contoh-contoh. Daging, ikan bilis, lepas tu pumpkin, telur, benda-benda tu lah. Benda-benda tu banyak kan makan zinc. Ataupun kalau paling senang, pergi je lah ambil suplemen zinc kan. Kalau kau tu malas nak makan kan, kau busy sangat konon-kononnya, kau milih sangat makan, kau pergi beli zinc. Zinc memang bagus lah untuk apa, untuk meningkatkan jumlah sperm. Dan juga boleh bantu you enhance kan you pun testosterone level, hormon lelaki you. Okay. Nombor 2, ni aku salah aku buat nota tau untuk korang. Nombor 2, vitamin C. Ni kita suka dengar ni. Sebab tu lah I memang encourage orang ambil vitamin C. Kadang-kadang bukan saja sebab vitamin C ni dia punya kepentingan dia, role di dalam tubuh badan kita macam banyak sangat. Okay? Vitamin C tu memain peranan penting sangat untuk kita, untuk dalam kesuburan kita juga. Okay? Sebab dia vitamin C ni biasa kita sebut vitamin C is antioksidan. So antioksidan sebenarnya melindungi sperma kita tu daripada berlaku kerosakan. Kan tadi saya cakap ada keadaan-keadaan tertentu yang kepala 2 lah, ataupun keluar semua mati lah kan. So vitamin C lah. Ni vitamin C punya peranan. Kalau antioksidan orang fikir aging, kulit dan sebagainya. Which is betul.
Tapi kita terlupa juga sebenarnya sperm tu pun sel badan juga. So dia juga perlu antioksidan. Jadi kalau nak ambil vitamin C, ambillah liposomal vitamin C. Kita pakai liposomal lah. Aku memang pro liposi lah. Tak nak cakap promote ke tak promote. Mungkin lepas ni kita boleh highlight kan benda ni kan. Kita mungkin boleh highlight kan ni. So vitamin C ni juga, bila bayangkan bila dia adalah antioksidan, jadi dia boleh bantu untuk kurangkan isu kerosakan sperm, betul? Bila kita dah dapat something yang boleh elakkan sperm tu rosak, at the same time dia boleh bantu pergerakan sperm tu jadi lebih laju dan aktif. Sihat lah, sperm yang sihat lah. Take note lelaki semua kena consume liposi. Lelaki aja. Sebab sekarang ni kan memang ramai wanita dah consume. Memang target audience kita memang ramai wanita. Lelaki dia tak berapa cakna sikit isu suplemen ni. So kita nak tingkatkan encourage jugalah korang consume. So that's why Mano memang selalulah cakap ambil vitamin C. Tapi yelah, kita berbalik kepada kalau kita nak cakap pasal benda logik, katakanlah korang kata okay, soalan dia kat sini adalah kalau makanan real nak makan apa? Kalau makanan real nak makan apa? Jambu batu, brokoli, lepas tu betik. Tapi question mark kat sini adalah berapa biji jambu batu kau nak makan kan? Kau banyak mana jambu batu? Kau beli jambu batu pula yang jenis potong kat kedai tu yang ni slice tu. Tak, yang ni dia punya bekas tu slide 2 tu kan. Tu letak ais kat atas tu. Yang makcik tu potong malam semalam. Atau pagi-pagi tadi dia potong. Kau yang tak tahu vitamin C dia mudah oxidize tau. Vitamin C ni dia kalau buah dalam bentuk buah, I suggest you makan ketika you prepare waktu you nak makan. Make sure you nak makan baru you prepare. Oxidation berlaku katakanlah dalam buah jambu tu ada 100 mg of vitamin C, let's say one whole jambu tu, let's say I tak tahulah berapa jumlah tu, dietitian marah aku pula. Ni contoh kita bagi contoh. Katakanlah dalam satu buah jambu tu ada 100 mg, let's say potong lepas tu biar dalam peti ais, biar dalam yang bekas slide makcik tu kan. Lepas tu terdedah, oxidation berlaku. Betul. Lalang kat waktu kau makan tu dah tak ada dah. Lepas tu katalah dah kurang dah, kat situ dah kurang banyak dah. Lepas tu bila kita makan pun, proses ingestion tu pun kita dapat 40% sahaja. Katakanlah dari 100 dah jadi 70. Daripada 70 tu dah kurang pula lagi 40 je dah persen dia tinggal. Faham tak? Faham. So which is I tak pernah kata makanan real food tu tak bagus. Real food tu at anywhere, at any time memang dia is the best lah. Nama pun real food. Kita memang advise untuk orang makan lah real food, tak ada masalah. Cuma dalam keadaan-keadaan tertentu, macam contoh kita nak enhance kita punya sperm quality dan sebagainya kan, ambil lah extra, ambil lah dalam bentuk macam liposi. Dan lagi satu pula macam buah kan. Kalau nak the best sekali makan adalah kita makan waktu baru potong dan sebagainya kan. Kau nak kena kupas kulit, kau nak kena basuh, nak kena potong, agak betul, ambil masa lah kan. Banyak. Jadi kalau hari-hari nak buat macam tu pun agak berat juga sebenarnya. Kita pula sebenarnya kita reflect juga macam mana kalau orang tanya kenapa I cakap pasal liposi, kenapa I ni healthcare, sosok healthcare macam I ni tak advise untuk orang makan real food, ataupun kenapa I sendiri pun makan suplemen kan. Sebenarnya memanglah suplemen ni sebenarnya sesuai lah dengan nama dia, to supplement, tu gantikan apa yang tak cukup. So on top of everything kita kena reflect diri sendiri dan kita jangan tipu diri sendiri. Reflect diri sendiri dan jangan tipu diri sendiri. Macam Makno sudah diri, I tahu lifestyle macam mana, I tahu pemakanan I macam mana, I tahu cara kerja I macam mana, yang menyebabkan I rasa badan Makno memerlukan vitamin C. That's why I ambil. I bukannya ambil apa suplemen jenis genggam semua benda aku nak makan, tak. I very selective dan I memang sangat pilih apa yang I nak makan. Ambil yang penting lah. Ambil yang penting dan apa I tak cukup. I rasa memang bila I kira balik pagi kita sama-sama muhasabah diri penonton-penonton. Pagi-pagi abang makan apa? Yang konon-konon I tak makan vitamin C, I makan real food je. Jom kita muhasabah diri. Pagi-pagi abang makan apa? Roti canai kan? Selemak. Okey, teh tarik. Roti canai, selemak, teh tarik. Mana vitamin C abang? Okey, tak apa. Roti canai abang tu perisa vitamin C. Okey, tak apa. Lepas tu teh tarik abang segelas yang dia punya gula tu satu ni. Susu dia setengah level cawan. Lepas tu tak apa.
tak apa, kau pergi masuk kerja. Lepas tu tea time lagi pula. Tadi pukul 11 kau keluar kejap makan biskut. Kau makan biskut lah, roti-roti bakar lah, berbagai kau makan. Ada pula atas meja pantry tu orang bawa kuih Seri Muka. Ada yang kuih Seri Muka kek semalam member bawa tak habis. Bawa. Mana vitamin C abang? Mana? Mana? Lepas tu kau pula makan dekat kedai lunch pula. Makan kedai kau punya lauk banjir pula bang. Kau punya kari. Konon ambil sayur tu dapatlah semua nutrisi. Sayur kau pula masak layu tu yang dah 100 temperature, yang dah atas api. Lepas tu dah lah atas api panas. I tak kata sayur masak tu tak bagus, okey je. Dia tetap ada serat juga. Tapi it's the best mestilah nak kata. Kalau kau nak kata nutrien yang sangat tu sebenarnya yang petik, yang baru petik yang tu. ulam-ulam yes, I setuju. Ulam-ulam yes, memang betul. Tapi kalau you rasa macam you betul-betul macam I makan sayur tapi sayur kau tu masak layu tu, I tak rasalah dia betul lah sangat pun sebenarnya. Tapi I tak kata langsung tak bagus. Ada jugalah nutrisi tu. Ada tetap ada. Tapi you calculate sendirilah. You bayangkan sendirilah kan. Okay, kau makan kau pula ni tak banyak duit sangat kan, so kau makan macam kuah dengan sayur sikit lah kalau tak. Bajet kan. Itu pun komplain. Kita pula bajet pula ujung bulan kita nak kena RM5 je, ada RM5 je. Tak boleh nak makan benda lebih kan. Lepas tu kau minum air sirap limau kau. Lepas tu malam bini lah kau masak. Mana buah kau? Mana vitamin? Ini kerja pula. Lepas tu kau pula dahil 20 satu hari satu kotak. Kan? Geng. Tak. Engkau pula dahil pencinta dahil merah. Dahil klasik tak nak, kau nak dahil yang biasa. Kan? Sebab panas je lain sikit. Tak tahulah itu orang kata. Orang kata betul. Saya tak tahu. Kita tak tahu. Kau pula tak cukup dahil, kau top up lagi dengan vape. Kan? Lepas tu malam-malam nanti kau pergi lepak mamak lagi, kau tercanai. Lepas tu tiba-tiba cakap makanlah vitamin C. No, saya dapat vitamin C dari real food. Yakin kan? Betul, sebenarnya memang betul. Sebenarnya mana bagi tahu bang dengan Ifah, kalau lifestyle kita memang sangat healthy. Memang betul-betul itulah sebenarnya yang sepatutnya. Macam even manusia sendiri pun sebenarnya kita semua ni sebenarnya yang idaman, lifestyle idaman kita adalah kita bangun awal pagi yang macam Nabi cakap tu. Lepas tu mungkin kita sebelum kita pergi kerja, sebelum kita mandi tu kita brisk walk dulu, you know, macam dalam movie lah, macam dalam movie lah. Kan? So you minum banyak air masak, air water. Air memang gunung kan. Dalam tu ada mineral trace element kan. Kau minum air mineral water ataupun okey lah air kosong, kau minum air kosong. Betul breakfast kau memang makan ni cucumber. Avocado ataupun kau makan buah-buahan kan. Okey. Greek yogurt. Greek yogurt atau kan, you know. Lepas tu kau pergi kerja, lunch pun kau memang suku-suku separuh, ulamnya banyak, proteinnya ada, nasinya sikit. Petang pula kau beriadah. Memang lifestyle kau memang okey. Tolonglah tak payah makan suplemen pun sebenarnya, betul bang. Mana bagi tahu. Nanti orang kata aku bias pula. Betul. I just nak bagi tahu macam ni. Kalau kita punya lifestyle memang healthy, kita memang makan real food, memang healthy. Sebenarnya memang tak perlu suplemen pun, sebab suplemen pun nama pun suplemen. Itu suplemen. Makanan tambahan. That's why I memang selalu bagi tahu kita reflect dan muhasabah diri dan jangan tipu diri. Macam mana kalau I makan sebab I tahulah diri I. I tahu macam mana lifestyle. I tak tahulah abang memanglah makan air gunung. I tak. Gurau. So kalau kita rasa kita perlu makan, dan bila kita nak pilih, kita lah tahu badan kita kan, kondisi kita, diri kita. Bila kita nak pilih, of course mana akan pilih yang berkualiti. Berbalik kepada nombor 3. Nombor 3 pula. Okay, proceed. Folate, kita ambil folate. Folate ni adalah ataupun folic acid lah kita panggil. Dia membantu untuk pembentukan DNA yang sihat. Biasa perempuan yang akan konsum folic acid. Lelaki pun tak ada masalah. Boleh ambil folic acid ataupun folate lah. Mengurangkan kadar abnormal sperm tu. Maksudnya dia bantu untuk kita dapatkan sperm yang lebih sihat dan sempurna lah. Apa makanan yang tinggi folate? Bayam, kangkung, kacang panjang, tempe. Tempe. Hati ayam. Okay. Lepas tu vitamin E. Vitamin E pun penting juga. So ambil vitamin E sebab kita tak nak, dia vitamin E ni lebih kurang antioksidan jugalah, lebih kurang. Okay. And then kat mana dapat vitamin E? Red palm oil, minyak sawit merah. Minyak sawit merah bagus. Kacang tanah, apa lagi? Sawi dan bayam. Satu lagi ini adalah L-carnitin. Biasa kita nampak dekat suplemen L-carnitin. Okay? Kalau nak beli suplemen dulu terus pun boleh, tak ada masalah.
L-carnitin ni meningkatkan pergerakan sperm. Dia bagi sperm tu bergerak dengan lebih laju lah. So makan kat mana? Ayam, ikan semua tu ada L-carnitin. Daging, susu, keju. So makanan-makanan tu bukan sahaja lelaki lah, perempuan pun boleh. Okay. Bantu jugalah. So yang lelaki I rasa as a start 2 ni dulu. Kadang-kadang kita nak ambil banyak pun pening kan. Kau makan anggaplah makan makanan sihat. Tapi kalau you nak enhance, ambil 2 ni dulu. Zinc dan vitamin C. Ingat ya? Zinc, vitamin C. Yang bujang tu lah, yang mana ada planning nak kahwin kan, dah boleh start dah makan zinc dan vitamin C. Okay. Lagi? Okay, tu untuk orang yang bujang. Ni yang untuk orang dah berkahwin. Soalannya lah. Ini apa yang berlaku dalam masyarakat kita. Apabila di mana pasangan yang berkahwin ni tidak dikurniakan cahaya mata. Jadi pula adalah pandangan-pandangan yang kata perlu beristeri seorang lagi. Ini isu hangat ni. Jadi sebab benda ni berlaku. Apa pandangan Makno? Kan? Sebab mungkin lelaki, kita tahu lelaki dengan ego lelaki, dia rasa dia tak ada masalah. Masalah tu semua pada isteri. Jadi yang pula mak dia pula cucuk, Long, kau ni kena kahwin lain ni Long, kan? Kau Contoh lah, nak bagi mak cucu ni. Mak nak cucu ni Long. Sebelum mak tutup mata kan, mak. Sebelum mak tutup mata dia. Betul. Mak teringin nak cucu. Alamak. Tu kau tengok mak Long kau tu, cucu dah beratur dah. Mak ni jangan kata cucu. Mak sibuk nak cucu. Mak nak jaga cucu ke mak? Sibuk je. Macam mana pandangan? Apa pandangan Mak Noh? Mungkin kita boleh pandangan tentang kahwin lagi satu ke pandangan? Betul, pandangan yang kahwin lagi satu ni lah. Sebab apa kita ada solusi Mak Noh? Kita ada solution. Kita tahu benda ni kita boleh, apa orang kata? Bantras. Tangani. Kan? Bukanlah kita nak bantras. Tak ada. Macam jenayah pula kan. Jadi sebenarnya kita kena tengok benda ni pada pandangan Mak Noh, dia two separate thing pun sebenarnya. So kalau nak cakap pasal nak kahwin lagi satu, nak berpoligami lah. Janganlah gunakan alasan tak ada anak tu. Sebab poligami tu memang boleh pun. Ifan jangan marah, tapi benda cakap benda betul lah. Poligami ni memang boleh sebenarnya. So tak payahlah gunakan alasan sebenarnya kau nak kahwin lagi satu sebab tak ada anak. Sebab bini kau beranak 11 pun, kalau kau nak poligami, kau boleh poligami pun. Dia memang sah dan halal sebenarnya. Tinggal lagi whether you nak tak nak je, layak ke tak, boleh berlaku adil ke tak. Itu benda separate tu. Sebab tu saya cakap benda ni it's a separate issue sebenarnya. Sebab bukan you tak boleh kahwin pun sebenarnya. Bini kau ada anak ke, bini kau tak ada anak ke, kalau kau duit dalam bank kau ada 500 juta kan, kau nak kahwin lain, kahwin lah. Maksudnya dari segi logiknya, kalau kau mampu dari segi financial dan whatever batin ke whatever yang lain-lain tu, you memang mampu, proven you memang mampu, you pula baik pula macam mana pula kan. Katakanlah kau memang baik bang, training kau kaya pun ya. Tengok kita kena ni mana kau memang macam ni bang, Musyato. Duit berkoyan-koyan dalam bank. Kau pula masak kat rumah, semua benda kau buat lah. Kau nombor 1. Maghrib isyak kat surau. Walaupun buatan tu memang wife kau akan bersedih, tapi you have all right to kahwin pun anyway. Okay. Isu dia adalah kadang-kadang kau tak ada duit. Yang tu yang kepada golongan itu saya pun macam tu kan. Isu ni kalau kau tak ada duit bang, itu masalah. Kalau kau tak ada duit, kau nak kahwin lagi satu. Tapi kalau kau ada duit sekalipun, ada juga orang yang ada duit tapi sebenarnya kau memang hauk perangai kau pun tak lah. Sebab layak tak layak ni dia bukan duit sajalah, berlaku adil dan sebagainya, tanggungjawab tu. So I nampak benda ni memang separate issue pun sebenarnya. Sebab nak kahwin lagi satu ni, memang kau boleh kahwin macam I cakap lah, mengikut syariat, undang-undang, memang kau boleh kahwin asalkan kau layak. Dari segi whatever kriteria lah. So tak boleh jadikan alasan nak kahwin lagi satu kalau tak ada anak. Sedangkan yang anak beratur pun gatal nak kahwin lain. Betul. So tapi what if kalau memang bini tu yang memang tak boleh bagi anak. So you kena, itu I rasa itu internal punya problem where you kena solve antara husband and wife lah. Kau jangan war-warkan pula kan. Sebab I tak rasa benda tu perlu untuk diwar-warkan. Sebab itu I don't know, ada setengah orang bahagia je. Setengah orang bahagia je berdua. Betul. Sebab kebahagiaan ni bukanlah terletak pada anak semata-mata. Walaupun saya ni ada anak lah, saya ada anak 3 orang. Dan of course saya mengharapkan anak saya menjadi soleh-solehah dan sebagainya. Tapi I just nak bagi tu, dia bukanlah 100% orang kata tiket ataupun confirm yang betul. Anak you akan boleh jaga you ke, anak you boleh jaga bela you, anak you boleh jadi apa yang seperti you harapkan.
So dia bergantung pada dua individu ni tersebut. Kadang-kadang kan Makno ni tak tahulah, ni bukan, ni teori Makno je lah yang Makno nampak, sebab kita jumpa orang yang tak ada anak ni depan mata ramai kan. Ada orang yang Makno nampak dia memang okey je, bahagia sangat-sangat bila tak ada anak, and then dia boleh ambil anak angkat dan sebagainya kan. So dia bergantung pada individu tu, bukan isu kahwin lain tak kahwin lain. So kalau kau contoh, kalau kau bini kau memang tak boleh, memang somehow tak, secara klinikalnya dia memang tak boleh bagi anak, kau nak kahwin lain. Tapi kalau macam contoh kita pula, kata kalau kau azoospermia, kita memang tak boleh ada anak. Apa perasaan kita kalau bini kita nak minta cerai hanya kerana kita azoospermia? Kita bukan tak boleh perform tau. Maksudnya you boleh bagi nafkah batin, tapi you tak boleh bagi anak. Tapi bini nak bercerai dengan you macam mana? Kan? Mestilah kita sedih kan? So, tapi susah nak cakap benda ni Ifang dengan abang. Susah sebab kita tak berada di dalam kasut diorang. Kita tak tahu apa situasi tu. Situasi. Tapi I punya advice satu je. Masalah rumah tangga ni I rasa kita jangan bagi third party punya opinion masuk. Jangan bagi third opinion. Katakanlah you nak decide, kata you nak kahwin lagi satu lah, contoh nak kahwin lagi satu, memang bini you memang tak boleh ada anak, you nak kahwin lagi satu, you discuss lah, you berdua saja. Berdua je. Sebab bila the moment you bagi public opinion ataupun third party punya opinion, dia akan rasa lagi worsekan keadaan tu. Katakanlah sebenarnya isteri you pun dah redha, kau gatal nak bagi post kat Facebook, tak sepati. Kau gatal nak cerita. Kadang-kadang komen-komen tu yang sebenarnya mengubah isteri tu daripada redha, akhirnya tak redha dah pula. Daripada sebenarnya boleh je aman-aman damai, mungkin sebenarnya boleh berpoligami secara aman, tiba-tiba jadi teruk. So jangan bagi third party punya opinion ataupun orang luar punya opinion masuk dalam rumah tangga kita. Sebab kadang-kadang benda tu banyak mana nampak yang sebenarnya benda tu tak ada apa-apa, tapi melibatkan orang luar punya opinion, third party punya opinion, jadi teruk. Sebagai contoh kan, ada satu, saya rasa rumah tangga, cerita rumah tangga lah pula, boleh boleh sikit kan. Saya rasa kan rumah tangga ni, dia as long as both party agree on, suka hati kau lah kau nak buat apa. Contoh kan, contoh kau ni pula, memang kau jenis memang berak laki kau basuh dik, kau sayang laki tak laki pun kau basuh kan. Katakanlah. Tapi kalau I nak bagi macam worst senario, katakanlah kau kau memang tak boleh, laki tak boleh basuh berak sendiri, kau mesti basuhkan berak suami kau, katakan. Tapi katakanlah benda tu adalah agreement both party. Bini memang suka, dia memang suka, laki kau memang suka, dua-dua gembira, suka hati je lah. Faham maksud I? Faham. Tapi dia akan jadi isu kalau kau nak bagi tahu kat orang. Betul. Contoh bagi tak nak contoh berak, contoh basuhkan tangan. Let's say lah. Ada setengah orang kan macam suami duduk saja, ada air basuh tangan pula. Padahal situasi tu normal je. Tak, situasi husband and wife ni memang bini dia nak. Katakanlah memang ada orang perempuan nak macam tu tau. I pernah jumpa macam mak I. Mak I memang suka, kalau kau tengok, kalau feminis tengok mak aku, memang aku rasa dia orang hangin. Sebab mak I memang a kind of a wife yang dia memang suka serve laki dia. Macam tu lah. Betul, memang ada. Contoh, kenapa I kata dia suka? Kalau kita orang tak serve ayah, kita orang yang kena. Faham tak? Maksudnya faham. Macam kadang-kadang mak ada mam kan, pergilah buat air untuk ayah. Dia memang suka. Maksudnya itu memang datang daripada hati dia yang dalam. Dia memang suka boleh buat laki dia macam tu. Katakanlah mak aku ni TikTokers ataupun Facebookers kan, dia pergi tunjuk buat video, letak laki suami ayah I pula memang makan tak angkat tak pinggan. Makan, air basuh tangan. Wow. Lepas tu akan pergi, dan mak ayah akan ambil. Dan benda tu tak ada paksaan siapa-siapa. Dan mak ayah memang nak buat benda tu. Semua suka lah. Dia suka sama suka. So, sebenarnya benda tu tak ada problem tau. Betul, normal. Tapi dia akan jadi problem kau post kat Facebook. Betul. Pandangan orang lain lah. Suami tak guna, isteri dah penat-penat, isteri dah penat-penat melahirkan 11 orang cahaya mata. Kan ada lah. So kata-kata orang luar ni yang sebenarnya tiba-tiba dah masuk bisikan-bisikan, mengutuk, mengeji. Sebab tu saya cakap, rumah tangga ni kau buat asalkan dua-dua tu setuju, kau diam boleh tak? Kau diam sikit boleh tak? Kau jangan nak tunjuk kat orang. Yang masuk campur. Bukan, maksudnya orang tu tak payah tunjuk. Pasangan tu tak payah tunjuk. Okey, betul. Maksudnya pasangan tu kau diam boleh tak? Kau jangan nak tunjuk. Sebab saya ada teringat lah, ada satu video kat TikTok ni, saya nampak husband and wife dia buat video, isteri dia bukakan stoking, tapi dia tunjuk. Lepas tu bila saya tengok komen kan, ramailah yang kecam. Ada yang suka, ada yang kecam. Ada yang okey, ada yang kecam laki tu kan. Tapi banyak yang kecam lah, biarlah.
Sebab bini dia yang post benda tu, maksudnya bini dia yang suka nak. Tapi kan cuba bayangkan impact daripada perbuatan tersebut. Kau rasa lelaki dia tak angin ke? Mungkin lepas tu bergaduh, lelaki dia malu, ada orang pernah cap, orang dah kenal lelaki dia, apalah buat lelaki bini macam hamba lah apa semua nanti kan. Sebab tu saya cakap, apa-apa yang decision yang kita nak buat dalam rumah tangga, kita jangan bagi public opinion ataupun third party opinion punya opinion tu masuk dalam rumah tangga kita. Itulah simpan sendirilah orang kata kan. Sebenarnya kadang-kadang rasa banyak benda yang merosakkan keadaan adalah akibat daripada mulut orang. Kita sharekan benda tu dan kita allow public opinion masuk dalam rumah tangga kita. Sebenarnya apa kau nak buat pun abang kakak asalkan dua-dua agree, dua-dua suka hati kau. Betul. Nama pun dah kahwin. Kau nak buat apa lah hantar kau. Tak ikutlah kan. Masing-masing. Kau nak macam pun okey je. Yang penting suami si okey, gembira. Tak ada orang tahu. Tangan ke kau nak cebok berak bini kau ke, kau apa benda suka hati kita tak nak tahu. Betul. Itulah kunci dia. Sama juga dalam macam isu apa nak kahwin lain ke what not kan. Sendiri settle. Betul. Okey, sebab kita bukanlah orang yang mahir untuk cakap pasal benda tu, sendiri settle. Tapi kalau nak discuss pun carilah orang-orang yang tepat, discuss secara offline kan. Orang-orang yang pakar lah, yang boleh bagi nasihat apa semua. Even nak cerita, kawan-kawan sangat pun saya tak setuju kalau benda-benda yang very sensitif ni, sebab dia akan bias, dia akan jadi benda yang tak okey saya rasa. Panas berpeluh-peluh ni. Topik kau ni tadi. Tak perlu sukalah topik-topik ni. Rasanya isu yang rumah tangga ni mungkin kita boleh bawa ke next topic, next podcast ke? Betul. Mungkin boleh, tapi kita nak tengok dulu kalau kata kita punya podcast yang ini view at least 1,000 lah view. 1,000 tadi. 1,000 view lah. Kita lah. akan invite, mungkin Makno je dah panas. Betul. Kita kena ada seorang lagi yang kan? Bincangkan topik yang lebih hangat. Betul. Pasal suami isteri ke masuk. Okay, saya jadi dengar pun peluh-peluh juga ni. Jadi kalau kita punya podcast yang ini dapat 1,000 view, kita akan continue dengan topik poligami dalam rumah tangga. Asyik. Tapi banyak dah benda kita kupas hari ni. Sejam lebih dah dia orang ni masih bersama ke tak ni? Itulah tu. Masih dia sebab topik dia at least 4 jam. 4 jam. Macam apa yang podcast 4 jam tu? Topik-topik macam ni kena juga 4 jam. Tak adalah. Banyak lah nak dijumpa kan, sampai rumah tangga orang lain pun masuk tadi kan. Okey bah, teruskan bah. Right, okey. Kita nak minta, kita dah sampai ke penghujung podcast lah. Dan terima kasih Makno. Sama-sama. Sebab spend masa katanya sejam ni kan, tapi rasa macam dah lebih sejam ni kan. Sejam lebih sikit dah dekat sejam setengah. Itulah tu kan. So kita nak ucapkan terima kasih kepada Studio Podcast dan Makno yang sudi spend time dengan kita, dan kepada korang semua jangan lupa tonton podcast kita di YouTube kita. Jangan lupa like, share. Apa nama YouTube orang? Subscribe. Narina Malaysia. Narina Malaysia. Jangan lupa Narina Malaysia YouTube. Yes. Klik like, subscribe dan komen juga. 1,000 view Please kita nak invite lagi ni. Topik yang lagi hangat ni. Okay. So kesimpulannya kepada abang-abang di luar sana, kalau dah kahwin, saya selalu pesan yang sama. Kalau dah kahwin lebih 6 bulan, kalau you muda, sihat tu badan, you rasa you okay, even you rasa you okay pun, tapi kalau kahwin tak ada anak, mohon pergi check. Jangan malu, jangan segan pergi check. Okay, and then amalkan makanan yang sihat. Jangan lupa ambil vitamin C. Liposi, okay. Okay, jadi terima kasih kepada yang menonton video kita, podcast kita ni. Jadi insyaAllah kalau ada rezeki kita akan continue lah untuk episod seterusnya. Okay, terima kasih juga kepada Makno sebab sudi datang, luangkan masa. Sama-sama. Dan akhir sekali lah kita nak ucapkan terima kasih kepada Narina Liposibus kerana menaja kita punya podcast. Okay. Dan menaja baju saya juga. Okay, terima kasih. Kita pun nak minta maaf kepada netizen. Kita dah jahat mulut kan tadi. Minta maaf. So saya kawan-kawan saya kat sini, kita kalau ada yang terkecil hati tu, kadang-kadang kita nak sampaikan, kita kena dalam bentuk yang lebih apa kata telus lah. Tapi bukanlah niat untuk nak menyinggung siapa-siapa. Okay, yang kecil hati, minta maaf kalau buat salah. Jangan serik pula nak join lagi kan kita punya podcast. Betul. Okay, itu je. Bye-bye. Okay, bye. Terima kasih.